Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita membaca Al-Quran beserta dengan petunjuk hukum-hukum tajwid yang terdapat pada setiap suku kata, setiap kalimah antara kalimah dengan kalimah dalam ayat yang kita baca. Kita masih membaca juzuk yang keempat, iaitu kita membaca surah yang ketiga, surah Ali Imran. Kita membaca ayat yang ke-181 dan 182. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita ini, saya mohon kepada semua, kepada semua subscriber yang telah subscribe dalam program ini, tolong view, kemudian share dengan kawan yang lain. Semoga dengan perbuatan kita, saya mengajar sahabat-sahabat belajar, dicucuri rahmah dan keberkatan oleh Allah dan diberikan maghfirah, iaitu sebelum dan selepas mati, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada ayat yang akan kita baca sekarang. Okey. Kita bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kalimah yang pertama yang kita jumpai ialah laqad. Perhatikan di sana ada hukum di sana, iaitu qalqalah sughra, QS saya berbual. Qalqalah sughra. Kali ini saya bermula daripada ayat sebelumnya, iaitu ayat 180. Saya akan menulis iaitu hukum-hukum yang terdapat pada setiap suku kata dan kalimah yang ada hukum yang perlu kita patuhi. Baik. Sami'allahu. Baik. Dimasukkan idgham syamsikan dengan lam jalalah, dan lam jalalah itu naklah dibaca tebal, di mana ain iaitu bunyinya sami'allahu, dan tebalnya dibaca dua harakat. Saya tulis T tebal mewakili huruf tebal, iaitu baca dengan dua harakat, ada nombor 2 di situ. Selepas itu kita berjumpa dengan kalimah qaulal. Qaul dibaca dengan lin sebelum waw baris atas, ataupun atas waw itu ada tanda mati. Itu menunjukkan dia bertindak sebagai huruf lin, dan kita baca dengan lin qaul. Ya. Dan huruf qaf itu ingat huruf isti'la. Terangkat pangkal lidah kita semasa menyebut huruf qaf. Qaul lal. Baik. Lam ini di idgham syamsi. Ya. Perhatikan ada IS. Saya tulis idgham syamsi kan lam ini dengan lam yang terdapat di dalam alif lam syamsiah itu, iaitu huruf lam juga. Huruf lam adalah huruf syamsiah. Jadi kita idgham syamsikan lal ladzina, zi sebelum ya baris bawah dibaca dengan mat asli. Saya tulis mat asli kedua harakat. Maksudnya. Selepas itu kita jumpa qalu, panjang, lu itu lebih daripada dua harakat. Baik, pergi pada qa dulu. Suku kata qa dibaca mat asli dua harakat sebab sebelum alif baris di atas. Selepas itu kita jumpa kalimah suku kata lu. Lu ada gelombang di sana menunjukkan dia dibaca apa? Dibaca panjang lebih daripada dua harakat. Iaitu kita kena membacanya sama ada 4 atau 5 harakat. Bukan 4 sampai 5. 4 atau 5 harakat dengan hukum apa? Iaitu huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah digunakan hukum mat jaiz munfasil. Kemudian kita jumpa kalimah innallaha. Baik, inna. Baik. Suku kata in iaitu hamzah dengan nun ini kita baca dengan wajib gunah dua harakat. Innallaha. Na di idgham syamsikan dengan lam jalalah. IS itu setulis idgham syamsi nun pada lam jalalah, dan lam jalalah juga dibaca tebal kerana nun baris di atas. Sebelum nama Allah, hurufnya baris di atas atau baris depan tak dibaca tebal. Kemudian kita jumpa faqirun. Baik. Faqir, ki dibaca dengan mat asli. Tapi tanwin ini saya ada tulis sini IMG, idgham ma'al gunnah dua harakat. Berarti dia berjumpa dengan huruf yang perlu digunakan, itu huruf waw. Jadi kita baca dia faqirun wa nahnu. Wa nahnu di sini tidak ada apa-apa hukum, iaitu gabungan saja nun dengan ha, wa, suku kata wa, nah, sambung daripada faqirun wa nahnu. Kemudian kita jumpa kalimah aghniya. Saya berhenti di situ
sebab ada huruf, baik, huruf mim dah terpadam sedikit, jadi saya terangkan balik. Huruf mim ini, mim kecil, ekornya ke kiri. Daripada papan putih, ekornya ke kiri. Berarti kita mesti berhenti di situ. Mesti wakaf bacanya. Jadi, wa nahnu kalau kita nak baca ismam boleh, ataupun tidak ismam boleh. Sebab di baris depan hamzah ni boleh ismam. Kalau tidak ismam, hukumnya harus saja, bukan wajib kita ismamkan. Bacaannya apa? Ini adalah alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah ya. Jadi kita baca ya itu panjang. Ya, iaitu 5 atau 6 harakah, tapi yang sebenarnya 6 harakah lebih baik. Ada setengah terus ustaz dia ngajar terus 6 harakah. Saya suka 6 harakah, beza dengan 4 dengan 5. Jadi kalau ada wajib 4 atau 5, jadi kalau dia wakaf kita baca 6. 6 harakat. 6 harakat, jadi itulah seperti yang saya baca, dan kemudian baru kita boleh sambung kalimah berikutnya. Ini mim inilah yang memastikan kita berhenti di situ. Okey. Lepas tu baru kita boleh sambung sanak tubuh tidak ada apa-apa hukum sana. Zahirkan makhraj huruf, iaitu suku kata yang pertama sa, nak, nun dengan kaf digabungkan kerana kaf itu mati. Tubuh maqalu. Baik, ma asli, kha pun ma asli, lu pun ma asli. Sebab sebelum alif baris atas, sebelum waw baris depan. Itu sebab adalah kriteria untuk membaca mad asli 2 harakat. MA2 sebab. Lepas tu kita jumpa kalimah wa qatalahumul anbiya. Baik. Di waqat lahumu tak ada. Mul ada. Selepas mim bertemu dengan alif lam qamariyah. Apakah huruf qamariyah? Huruf hamzah. Jadi kita baca waqat lahumul iza kamari. Iza kamari kan mim dengan lam itu. Kemudian kita baca dengan iqlab. IQL. Saya buat. Iqlab 2 harakat dengungnya. Baru pergi kepada B, ya, bi ghairi. Terus sambung. Kalau kita nak wakaf sini, jadi kita kena sambung balik. Wa qad lahumul anbiya bi ghairi. Terus saja. Hamzah pada atas sambung. Baik, sini apa hukumnya? Mad wajib muttasil baca 4 atau 5 harakat. Tapi kalau kita wakaf kat situ, kita kena baca 6 harakat. Okey? Baik, kita sambung. Iaitu wa qadallahumul anbiya bi ghairi. Baik, bi ghairi ni ghairi dibaca dengan lin, ri, bi ghairi. Lin, kemudian haqqu. Baik. Ha digabungkan dengan qaf yang bertasydid. Tapi tanwin bertemu dengan waw dibaca dengan idgham ma'al gunnah dengan dengung 2 harakat. Iaitu wa naqulu. Kalimah berikutnya wa naqulu. Ku itu mad asli baca 2 harakat sebab sebelum waw baris hadapan. Selepas itu kita jumpa kalimah daripada wa naqulu zuqu. Baik, dua-dua mad asli. Zu dengan ku. Sebab waw dan sebelum waw semua baris hadapan. Baik. Lepas tu kita sambung dengan kalimah azabal. Baik. Za dibaca mad asli sebab zal itu ada huruf alif, iaitu mad asli 2 harakat. Dan ba itu bertemu dengan alif lam qamariyah, maka kita baca dengan iza kamari bal. Baik. Faham apa maksud qamariyah? Qamariyah itu bulan. Dia bertemu dengan tu huruf bulan ini, saya cakap dalam bahasa Melayunya. Dalam bahasa Arab qamariyah, huruf qamariyah ha. Apabila kita melihat bulan, kita nampak bulan, boleh nampak. Tetapi kalau melihat matahari tak boleh. Kita tak nampak. Iaitu sebab cahayanya tidak membolehkan kita melihat terus bulan, matahari. Jadi di sini tu sebab dia guna izhar, nampak jelas. Jadi terus baca bal, dia baca dengan alif lam itu boleh dibaca dengan ba ni boleh baca dengan alif lam itu bal. Kemudian hari ha
riqa. Okey. Kita baca dengan ma'arid sukun panjangnya 2, 4 atau 6 dengan hukum tu sebab kita sukunkan huruf qaf. Tetapi huruf qaf itu apabila disukunkan dia adalah huruf qalqalah, maka kita baca dia dengan qalqalah kubra sebab kita waqaf. Okey, dapat semua. Baik. Untuk itu kita teruskan, lepas tu nanti baru kita baca kedua-dua ayat tersebut. Baik, kalimah yang pertama dalam ayat yang ke-182 ialah zalika. Baik. Zalika bertemu pula dengan bima. Baik, perhatikan di dalam zalika tu selepas zal itu ada alif baris di atas baca ingat zal, iaitu kalau hujung lidah kita di belakang hujung lidah gigi kacip keluar di situ huruf zal. Zal, kalau kita berbaris atas baik macam ni tapi tambah alif 2 harakat mad asli. Zalika bima, zalika bima, kabima ma baru panjang. Zalika bima ma dibaca dengan ma asli. Kemudian qaddamat, sambungan qaf dengan dal yang bertasydid. Kemudian mim digabungkan dengan ta yang mati. Qaddamat. Kalau kita berhenti qad itu ada lantunannya. Tapi kalau kita terus dia qaddamat aidikum, ai baca dengan lin, kemudian di dibaca dengan ma asli, kum dibaca dengan izhar syafawi, ish izhar syafawi sebab baik. Kemudian kita jumpa kalimah wa anna Allah, 2 kalimah wa anna 1 kalimah, Allah, nama Allah itu 1 kalimah. Jadi apa yang perlu kita patuhi iaitu nun bertasydid kita baca dengan wajibul gunnah 2 harakat. Wa anna Allah juga dibaca dengan tebal kerana nun baris atas dibaca dengan 2 harakat juga. Tebal, tebal. Wa anna Allah laisa. Lai dibaca dengan lin. Sin, ingat hamas. Laisa, iaitu mahrajnya bertentangan dengan gigi kacip kita, lidah kita di hujung lidah tu. Dia keluar celah tu sin. Sin, sin, sa. Bizal sama juga dha, sama dengan huruf apa tadi? Iaitu huruf zal, sama. Jadi zal tadi sama dengan dha juga, tetapi dha ini semasa menyebutnya dia istilah. Terangkat makan lidah itu. Kita angkat makan lidah. Dha bizalla. Kemudian kita jumpa la dia ma asli 2 harakat. Tanwin bertemu dengan huruf apa? Saya tulis sini idgham bila ghunnah mesti antara lam dengan ra. Betul, dia jumpa dengan lam di sini. Lil muttaqin. Lil abid. Baik. Maknanya kita baca bi zal la mil, iaitu idgham bila ghunnah tak ada dengung. Lil abid. Baik. Kita masih dikuasai oleh ma'arid sukun untuk membacanya panjangnya 2, 4 atau 6. Tetapi oleh kerana dal huruf qalqalah dia mati, kita baca dia dengan qalqalah kubra. Jadi itulah bacaannya. Okey. Kita habis semua 2 ayat tentang hukum-hukum yang terdapat kedua-dua ayat itu daripada suku kata, setiap suku kata, kalimah dan antara kalimah dengan kalimah. Kita teruskan bacaan kita dengan iaitu dengan apa? Iaitu dengan berpandukan hukum-hukum tajwid tersebut. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu azabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bizallamin lil abid.
Sadaqallahul azim. Jadi itu saja bacaan kita pada hari ini, iaitu ayat 180 dan 181, 181 dan 182, juzuk yang keempat, surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Ayat kita dah baca tadi ayat berapa? Ayat 30, ayat 181 dan 182. Dengan itu saya rasa semua dah faham, dan kali ini ada dua dah siri kita berbeza. Saya mengajar dengan menulis seperti awal dulu. Saya perhatikan iaitu kurang sambutan ya. Pengajaran ni sudah mula kurang sambutan. Jadi saya mengubah sedikit cara menyampaikannya, iaitu dengan menulis setiap hukum yang ada pada kalimah, pada suku kata, pada kalimah, antara kalimah dengan kalimah dalam ayat yang kita baca. InsyaAllah saya akan teruskan begitu sehinggalah habis kita membacanya, dan selagi saya ada hayat, insyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dicucuri rahmah, diberkati dan diberikan maghfirah kepada kita semua yang mengikuti program ini, insyaAllah.